Okay, so kita tengok soalan pertama. Okay. Cikgu minta ungkapkan Y dalam sebutan S. So, okay, kamu nampak ialah dia boleh samakan jadi asas 7. So, bolehlah. So, 49, 7 kuasa 2, 3, 4, 3, 7 kuasa 3 ya. 7 kuasa 3. Okay, 3, 4, 3 kita samakan asas. Dan 1 ialah 7 kuasa 0 lah. Boleh So, okay. Sini 2S tambah 2, 3Y tolak 6, betul. Kemudian kita tolak. Okay, so sebab ini tolak mesti letak kurungan ya. Sebab nanti kita kena buka kurungan. Okay, so bila asas sama, indeks sepatutnya sama. Okay, betul So, cikgu nampak awak samakan semua kepada asas yang sama, awak dapat markah. Lepas itu, awak tahu ini dapat markah. Baik, kenapa tukar-tukar warna Okay, lepas tu awak selesaikan. Kita tak selesaikanlah sebab ada X dan Y. So, kita ikut dia punya arahan saja. Nak Y dalam sebutan X. So, kamu dapat jawapan ini. Hanya jawapan ini sebenarnya boleh diringkaskan lagi. Kalau kamu tengok dia ada banyak tolak di sini. Dia ada banyak tolak di sini. So, kalau boleh kamu tarik tolak keluar. Maksudnya, awak tarik negatif keluar. So, atas dapat 8 tambah 2X. Bawah pun kita angkat awak sendiri tarik 3 keluar. So nanti bila awak potong, awak dapat jawapan 8 tambah 2X per 3. Boleh So bentuk ini lebih ringkas lah kalau banding dengan atas. Cikgu tak pasti yang atas ini akan dapat markah penuh ataupun tidak lah. So kalau boleh jika kamu nampak banyak negatif ini, awak tarik dia keluar untuk kurangkan negatif. Okay, so itu dia. So soalan 1 betul. Okay, soalan 2 Afifah punya cikgu minta pemudahkan. So, okay, apa yang dia buat, dia buka kurungan dulu, boleh. So 60 X kuasa 5, Y kuasa 6. Okay, betul. Lepas tu kita nombor buat ikut nombor lah. Okay, X punya buat ikut S, Y punya buat ikut Y. Okay, betul. Jawapan ini betul. Okay. Lepas tu cikgu minta selesaikan persamaan. So di sini kalau ikut Afifah punya, cikgu susah nak bagi markah pertama kepada dia sebab dia tidak tunjukkan dia tidak tunjukkan 1 ini kenapa jadi kosong. Boleh sebab Afifah tak ada. Tapi macam Adika tadilah, kalau boleh di sini kalau di sini kamu jangan tulis 1, kamu tulis 2 kuasa 0. 2 kuasa 0, 2 kuasa 0, 2 kuasa 0. Baru nanti bila sampai sini cikgu nampak asas dia sama, maka dia punya indeks pun sepatutnya sama. Boleh ya? So, kejap. So, 2 kuasa 3. Okay, lepas tu tambah. Okay. Betul lah. Betul hanya penulisan dia. Bagi orang nampak dia, awak tengah samakan asas. Dan asas itu ialah asas 2. Jangan tiba-tiba 1 ini jadi kosong. Ya. Okay, ini Afifah buat juga. Okay, ini pun kamu samakan kepada asas 5. Okay. Okay, dia buat sebelah kiri dulu. Okay, tak apa. Dia buat sebelah kiri. Lepas tu dia cantumkan atas yang bawah ini. Okay, so ini 3N tolak 3. Dia sepatutnya 5, 3N tolak 3. So, bila nanti awak naik, dia ada negatif kan? Okay, ada negatif. Itu yang tapak kawan kamu punya. Negatif 3N tambah 3. So, dia ringkaskan 3N. Okay, dia tapak ini. Kemudian dia samakan dengan sebelah kanan. Okay. So, soalan ini kita bukan selesaikan. Kalau awak nak selesaikan, tak mungkin sebab ada N, ada H, ada K. Tapi soalan tanya kita, apakah nilai H dan K? So, kita bukan selesaikan, tapi kita buat bandingan. Kita buat bandingan. So, kalau kamu tengok asas sama, sorry ya, cikgu ilas kejap. So, kalau kamu tengok asas sama, 2 ialah 5. So, lepas tu kamu tengok sebelah sini, dia ada N. Dia ada N.
Dia ada N. Dia ada N. So kita cari sebelah sini pun yang ada M punya. So nanti sebutan yang ada M banding dengan sebutan yang ada N, yang tak ada banding dengan yang tak ada. So betul lah H sama dengan 2, K sama dengan 4. Kerja kita bukan selesai tapi kita sebenarnya banding jawapan kita dengan apa yang diberi. Lepas tu suruh selesaikan asas 3 kan. Awak tukar kepada asas 3. Tak nampak soalan. Tukar kepada asas 3. Kemudian nampak dia kena nampak macam ni. Saya cuba samakan dia jadi asas 3. Bila asas sama, indeks dia sepatutnya sama. Macam ni baru boleh Cikgu mesti nampak ini, baru cikgu bagi markah. Lepas tu bila asas sama, indeks sama, cikgu nampak ini, kemudian cikgu nampak jawapan dia. Jawapan dia 1/2. Betul. Kalau ada apa cakap tapi soalan ni tak susah kan. Kita pergi kepada soalan 4. Soalan 4 ini kita nak samakan asas tak boleh sebab 15 tak dapat jadi asas 4 ataupun asas 2. Lagipun sini ada tolak. Sini ada tolak. Nanti awak nak ringkaskan pun tak dapat. Nak logalimakan kedua-dua belah pun tak boleh. Sebab nanti kita tak dapat cantumkan dia. So ini ialah soalan jenis katakan punya. So mula-mula siapa yang buat? Syikin yang buat. Asingkan dia jadi 4 kuasa X, 4 kuasa S. Lepas tu dia buat katakan Y, boleh. So bila kamu masukkan Y dalam ini, awak nampak ini ialah linear je kan. So 16Y tolak Y jadi 15Y, dapatlah nilai Y. Tapi jangan lupa soalan bukan tanya apakah nilai Y. Kita kena masuk baliklah. 4 kuasa X, 4 kuasa S sama dengan 1/64. Lepas tu kali ini kita cuba samakan asas 4, boleh, dan dapat jawapan. So soalan 4A ni memang tak mungkin nak samakan asas sebab 15 ini tak boleh sama dengan 4 punya. Asas 2 pun boleh, tak boleh, asas 2 pun tak boleh. Nak logalimakan pun tak boleh sebab sini tolak. Kalau sini darat, bolehlah kita pakai logalimakan kedua-dua belah Begitu juga untuk soalan B Ini pun kita nak sama asas tak boleh, nak logalimakan nanti tak dapat buat kerja seterusnya Ini pun soalan katakan cikgu tengok So kali ini kawan kamu nampak ini 3 kuasa 3X, ini pun 3 kuasa 3X. So sini dia tak asingkan, ini pun dia tak asingkan, tolak satu saja dia bawa keluar. Lepas tu dia buat katakan. So bila buat katakan, sekali lagi tapak linear lah. Tapak linear buat biasa je lah buat biasa. Kalau tapak kuadratif, kena buat kuadratif tak tentu punya, kadang kita tapak kuadratif. So ini senang aja tapak linear. So tapak nilai Y, jangan lupa masuk balik lah 81 sama dengan ini. Tapak benda ini. Sekali lagi, bila sampai sini awak layan ini macam satu soalan palu. Kalau boleh samakan asas. Kalau tak boleh, logalimakan kedua-dua belah. Tapi ini pun satu contoh yang boleh samakan asas. Jadi asas 3. So bila asas sama, indeks pun mesti sama. Kemudian selesaikan. Betul lah Ada apa nak tanya? Ini semua soalan normal saja kecilkan sikit So ini cikgu minta pemudahkan. So samakan kepada asas kawan kamu samakan kepada asas 6. 6 kuasa 2 36. 6 kuasa 3 216, betul? Lepas tu bawah yang di sebelah bawah kalau nak bawa ke atas kita pupuk negatif kepada indeks dia lah. Betul? Lepas tu tinggal kerja cantumkan saja. Kerja cantumkan. So bila nombor indeks, tarak nombor indeks kita tambahlah. So bila kalau kamu tengok ini negatif 3M/2 tambah 3M/2. So bila awak ringkaskan dia hilanglah tinggal 2 kuasa tinggal 2N. So ini kita ringkas soal tapak ini. Tapi dia ada soalan seterusnya Dia minta kita sokan jawapan itu selalu positif. So
Siapa? Adika, kenapa N sama dengan -1? Saya nak buktikan kalau N dia nilai -1, jawapan dia negatif ke tak? Tak boleh sebab kalau macam ini pun awak setakat buktikan -1 saja, you belum buktikan -2, belum buktikan lagi -3. Faham? So tak boleh buktikan dengan ini sebab ini satu case saja. Sebab dia kata dia jawapan sentiasa positif. Kalau ini awak setakat tunjuk satu saja. Okay? So untuk buktikan ini bukan pakai ini sebab ini awak baru berjaya buktikan satu keadaan saja. Kita nak sentiasa. So sebenarnya cara kita nak buat dia, kalau kamu tengok ini ialah 6 kuasa 2M. 6 kuasa 2N. Cikgu gunakan hukum indeks yang ketiga yang ada kurungan punya. Cikgu tulis macam ini. Okay. Kenapa cikgu nak tulis macam ini? Kalau kamu tahu apa-apa nombor kalau kuasa 2 kan dia sentiasa positif. Okay. Boleh. So awak tulis macam ini. Okay. So kita tahu kan apa-apa nombor bila kuasa 2 sentiasa positif, maka kita sudah tunjukkan lah. Okay, sorry. Kita sudah tunjukkan. Syaratnya ini mesti nombor genap. Kuasa 2, kuasa 4, kuasa 6, kuasa 8. Kita tak kisahlah apa N di sini. Sebab dia akan jadi positif. Tapi kalau nombor ganjil tak boleh Contohnya kuasa 3 tak boleh. Sebab bila kuasa 3 bergantung kepada apa yang di dalam itu. Kalau 2 kuasa 3 ia 8. Tapi kalau negatif 2 kuasa 3 negatif 8. So hanya nombor genap saja. Bila kuasa kamu ialah merupakan nombor genap, kamu sudah boleh buktikan seluruh ini apa-apa bila dia kuasa 2, dia adalah nombor, dia sentiasa positif. So, tunjukkan sajalah. So, tunjukkan. So, tulis sini sajalah. Alamak, kejap-kejap. Jangan saya sentuh. Ya, kejap. So, awak tulis saja macam ini Sentiasa positif. Kalau nak tulis ditunjukkanlah. Kalau tak tulis pun tak apalah. Tapi nak nampak benda macam ini. Okey, Adika? Cikgu, kalau tak tulis sentiasa positif ataupun ditunjukkan tu salah ke? Kalau sampai sini, kalau you tak tulis, orang tak tahu kenapa you nak buat benda ni. Ditunjukkan tak tulis tak apa. Tapi kamu kena cakap benda ini sentiasa positif. Tapi kena sampai sini baru kita boleh kata dia sentiasa positif. Kalau atas sini awak cakap sentiasa positif, tak ada proof lagi. Kita ada proof sebab apa-apa benda bila kuasa 2 dia sentiasa positif. Tapi kena tulis. Kena tulis. Sama ada awak tulis sentiasa positif ataupun awak tulis lebih besar daripada kosong. Boleh Boleh. Okay Okay. Kita pergi kepada soalan 7. Okay, tunjukkan ini boleh dibahagi tepat oleh 81. So sekali lagi kalau kamu tengok awak boleh ubah dia jadi asas 3 So ubah jadi asas 3, awak cantumkan, awak dapat benda macam ini. Okay. Kalau awak buat tulis macam ini, siapa Syikin ada kan? Syikin kalau tulis macam ini, tak nampak lagi kenapa kata dia boleh dibahagi oleh 81. So awak kena buat lagi kerja ini. Sorry. Buat lagi kerja ini. Okay. 3 kuasa 6M kita tak kacau. Cuba awak tekan kalkulator 3 kuasa 4 ialah berapa? 81. Kamu kena tulis ini 81. Okay. Macam ni baru kamu boleh kata dia boleh dibahagi tepat dengan 81. Okay. Asalkan kamu dapat nombor ini merupakan gandaan 81. Kalau kamu tulis 3 kuasa 4 tak nampak, itu ialah gandaan 81.
Contohnya kalau kamu tapak 162 boleh. Tapi kalau 162 awak kena tambah ayat dia lah. Oleh kerana 162 ialah kandaan 3, maka seluruh ini boleh dibahagi tepat dengan 81. Tapi sebab kalau sekarang kita nampak memang 81 kan, maka tak payah cakap banyak lah. Tak payah kata 81 ialah kandaan 81. Sebab understood. Tapi kalau nombor ini bukan 81 itu sendiri, pastikan nombor ini adalah satu nombor kandaan ini yang dia cakap punya. Kalau dia kata boleh dibagi tepat dengan 81, dia ialah kandaan 81. Boleh Okay, lepas itu, cikgu bagi P, cikgu bagi Q, cikgu suruh ungkapkan ini dalam sebutan P dan Q. So kalau kamu tengok sini ada 2 kuasa punya, 2 kuasa dan 3 kuasa. So apa yang awak perlu buat? Ubah ini sehingga dia melibatkan 2 dan 3 lah. So mula-mula mula-mula ringkaskan. Bahagi 2. So dapat 4/27. Lepas tu 4 ialah 2 kuasa 2, 27 ialah 3 kuasa 3, boleh. Kenapa kita nak benda ini? Sebab sinilah. Sebab dia ini 2 kuasa S, 3 kuasa S. So kita tahu kita nak ubah benda ini sehingga kita nampak 2 kuasa S, 3 kuasa S. Boleh So lepas tu buka kurungan, gunakan hukum, betul. Lepas tu kita nak susung itulah 2S. Itu yang sepakai kita wujudkan hukum kurungan balik, tapi kali ini kita bagi X di dalam, 2 di luar. Sebab kita nak bagi nampak 2X ini. Bawah tu kita nak bagi nampak 3 kuasa S. Lepas tu kita boleh masukkan P dan Q lah. So ini jawapan dia. Betul? Ada apa-apa nak? Sorry. Ada apa-apa nak tanya? Kita pergi kepada soalan 7. Soalan set. So biasanya kalau nampak soalan set, nak ringkaskan, dia tak dapat lari daripada set konjugat itulah. So set konjugat kalau you nampak tambah, you tarak dengan tolak. So bawah darab apa, atas pun darab apa. So bawah itu awak tapaklah 7 tolak 2, atas kita kembangkan 5 set 7 tolak 5 set 2, betul? Lepas tu bawah jadi 5, betul. Lepas tu kalau kamu tengok, kalau kamu tengok ini semua 5, 5, 5 ni kita boleh tarik keluar lah. Kita tarik keluar sebagai faktor sebenarnya. Lepas tu kita ring potong. So dapatlah set 7 tolak set 2. Simplify. Siapa ni? Farisa, kenapa nak letak kurungan Tak tahu. Wajib letak tak? Tak. Tak, sebenarnya tak payah letak. Tak payah letak. Kecuali, contohnya kalau tepang itu ada satu nombor lagi, kalau 2, itu awak kena letak lah. Tapi kalau ini sebenarnya tak payah letak. Letak macam ini tak habis. Tak payah letak. Set 7 tolak set 2. Lepas ini, apa soalan dia? Selesaikan persamaan. So, apa yang kita buat? Nak senang ialah kita bagi sebelah ada set, sebelah tak ada set lah. So, tanpa 2S pindah ke sebelah sana. Lepas tu kita kuasa 2kan kedua-dua belah. So, sini tinggal 3 tanpa 4S. Sini kita kuasa 2. Negatif 2X. Bila kita kuasa 2, dapat berapa, Frisa? 4. 4. Dia tak ada negatif. Tak ada negatif di sini sudah. Tapi lepas tu boleh pula you tahu dia tambah jadi tolak. Ketua kali salah. Kalau ikut awak, tadi sini tolak kan? Kalau pindah sepatutnya jadi tambah. Apa ceritanya? Saya pun tak tahu. So kalau cikgu tengok penulisan awak 2 kali salah tau. Satu ialah ini, bila awak ke kuasa 2 sepatutnya tak ada negatif. Kesalahan kali pertama. Kesalahan kali kedua, bila ini pindah sepatutnya ubah tanda. Tapi you tadi tolak, masih tolak. Tapi sebab 2 kali kesalahan benda itu jadi betul balik. Ezen tetap tolak markah sebab ada peruntukan markah di sini. So kalau cikgu nampak negatif sini, cikgu tak bagi markah sudah.
Tapi dalam kes ini awak 2 kali salah secara kebetulan jadi betul balik. Tapi kalau dalam exam cikgu tak bagi markah sebab sudah salah 2 kali sebenarnya. Boleh ya? Okey. So kamu dapat benda ini. Okey, lepas tu awak tekan kalkulator dapat jawapan ini kan. Jangan lupa kalau awak nak tipu dengan pemfaktoran, cikgu kata apa? Apa kena semak? Farisa? Memang 3/2. 3/2 memang ini. Negatif 1/2 memang ini. Tapi kalau soalan keluar dalam exam, awak selesai persamaan kualitatif dengan pemfaktoran macam ini, cikgu akan kata salah. Apa salahnya? Kena ringkaskan dulu ke? Ya, sebab kalau kamu tengok ni, 2S kali 2S. Tak keluar negatif 4 kan? So kita kena ada tambah satu line di sini. Kita jadikan dia 4X kuasa 2. So untuk ini kita tukar tanda je lah. Tolak 4X, tolak 3 sama dengan kosong. Boleh? Okey. Soalan bila melibatkan set awak dapat hasilnya bila dapat 2 jawapan. Dapat satu jawapan kita tak pedulikan. Bila dapat 2 jawapan, awak kena cek bila saya masuk ini ke dalam, adakah ini akan keluar negatif? Sebab kamu jangan lupa untuk set dia tak boleh penilai negatif. So kalau saya masuk 3/2, okey kan, dapat positif lagi. Kalau nak masuk negatif setengah, positif ke negatif? Negatif 2. Oh, selamat. Masih positif. So okey. So kita akan terima kedua-dua jawapan ini Kamu ingat dalam tajuk ini bila kita selesaikan persamaan. Selesai persamaan indeks tak ada masalah. Selesaikan persamaan yang melibatkan set dan logalima. Awak kena cek kalau set kena pastikan bila awak ganti masuk sebelah dalam ini tidak ada negatif. Maksudnya jumlah ni. Macam tadi kalau jumlah 1 okeylah. Kalau jumlahnya dapat negatif 1, jawapan itu perlu diabaikan. Begitu juga kalau soalan ini ialah soalan logalima. Bila dia ialah soalan logalima, awak kena tengok S ini wujud di mana. Sebab kamu jangan lupa untuk logalima, tempat ini dan tempat ini tak boleh negatif. Dua tempat ini tak boleh negatif. So kalau sekarang awak punya S letak di sini. Katakan di sini awak punya soalan asal ini ialah log asas S. Ini mungkin 2S tambah 1 contohnya. So kita akan menghadapi masalah kalau negatif setengah. Sebab bila negatif setengah letak di sini, ini sudah jadi penilaian negatif. Dan logalima tak boleh ada asas negatif. Asas dia tak boleh negatif, ini tak boleh negatif. So untuk logalima dan set, bila dapat jawapan, kena double check. Adakah kita nak terima jawapan ini? Khasnya bila awak dapat 2 jawapan. Kalau dapat 1 jawapan, terima je lah. Sebab kalau kita abaikan, maksudnya kita tak ada lah jawapan. Dan biasanya kes ini pun berlaku bila ada 2 jawapan dan kita tak terima kedua-dua jawapan. Atas alasan itu atas alasan kalau set di dalam mesti positif, kalau logalima dia punya asas dan dia punya belakang tu mesti positif. Boleh So ini kita terima kedua-dua jawapan Kita terima kedua-dua jawapan sebab tidak ada masalah itu Sekejap ini sudah soalan berapa? Sorry kecilkan sikit. Ini soalan 7. Negatif setengah 3/2. Okey, betul? Okey, kita pergi kepada soalan 8. Selesaikan persamaan. So sama jugalah. Okey, kerja lebih senang ialah kita kumpulkan yang set punya di satu tempat, yang tak ada set punya di satu tempat. Lepas tu kita kuasa 2-kan. So bila kamu kuasa 2-kan, Farisa yang kita nak kuasa 2 kan ialah di ini Farisa Farisa. Ini kalau kita kuasa 2 kan kita dapat apa? 9X. Okey, hilang satu benda je. Okey so 9X. So okey. Sorry cikgu. Tak apa. Okey, ini 9X Kita betulkan sikitlah So X kuasa 2. Okay, ini kena ubahlah berapa? Tolak 17X. Betul Tambah 16.
Betul ke? Betul? Okey. Tekan kalkulator sekali lagi. Betul. Okey, tekan kalkulator sekali lagi. Apa jawapan X itu? 16 1. 16 1. So negatif 16 negatif 1. Okey, lepas tu pastikan okey, S kali S sama S kuasa 2. Okey, dapat dua jawapan pun sekali lagi tengok Tengok sebab ini ada cert. So cert X. Okey, cert 16 pun boleh, cert 1 pun boleh. So kita terima kedua-dua jawapan. Boleh So jawapan dia ialah 16 dan 1. Try saja Lisa. Sayang kalau ada exam macam ini. Okey, pergi kepada sini. Okey, so di sini sebenarnya terpulang kepada kamu. Kamu nak pindah S ke sebelah sini pun boleh, tak nak pun boleh. So cikgu ikut Felisa, ini Felisa Felisa tak ubah. Okey, tapi masalah ini Felisa, kamu tengok bila awak kuasa 2 kan. Bila awak kuasa 2 kan, okey, sebelah sini punya betul. Punca kuasa 2 saling hapus. Tapi sebelah sini, sebab dia tolak lah. Kalau dia tolak, kamu tak boleh buat macam ini. Kamu kena buat 7 tolak S tolak 3. Kemudian 7 tolak X tolak 3. Dan kita kena kembangkan. Faham Felisa? Sebab sini ada tolak. Faham. Okey. You buat Okey, kembangkan pertama ni. 7 tolak X. Okey. Kan? Yang kedua. Betul. Yang kedua. Negatif 3 punca kuasa 7 tolak X. Okey. Yang ketiga. 3. Kejap. Cikgu salah anak panah saya. Okey. Yang ketiga. Negatif 3 punca kuasa 7 tolak X. Okey. Tambah 9. Tambah 9. Okey, so you nak pindah dulu ke you nak ringkas dulu? Ini semua bawah tak payah. Ringkaskan. Okey, ringkaskan dulu. Okey. So tak apa-apa. So S tambah 2 sama dengan 7 dengan 9. 16. Okey, 16 tolak X tak ada kan? Okey, belakang ini. Sekejap. Kalau saya tak ingat. Sekejap. You bagi cadangan. Salah cikgu cakap. Kalau negatif 3 tolak 3 boleh? Negatif 3 tolak 3 berapa? Negatif 6. Negatif 6. Lepas tu kurungan 7 tolak X. Kan? Kurungan set Okey, punca kuasa 2, 7 tolak X. Okey. Boleh Okey. Sambung? Boleh. Nanti cikgu turun sikit. Kejap cikgu cari ruangan. Soalan 10 ke bawah dulu. Kita sambung Okey, sambung. Yang X tu pindah. Okey. So tolak S itu pindahlah. Okey. So S tambah 2. Itu saja pindah. Ada lagi yang nak pindah? Ada 16. Okey, 16. Dua-dua ini kita pindah. So tolak 16 tambah X. Yang belakang tak? 2X tolak 14. Okey. 2X tolak 14. Belakang masih semua di sama. Okey. Okey, lepas tu? Apa tu punca kuasa 2 kan? 2. Boleh kan? Kuasa 2 kan. Bukan punca kuasa 2 kan. Kuasa 2. Okey, tak apa Okey, so kita kuasa 2 kan. Sekali ini sebelah kiri pula lah kita kena buat 2 lah. Sebab ada tolak di situ. 2S tolak 14. 2S tolak 14. Okey, sebelah kanan kena buat. Kena ada, nanti ada panjang anak panah tak?
Kan? Okey, cikgu tulis dulu. Okey. Cikgu tanya kamu, sebelah kiri nanti ada berapa anak-anak? 4. Bila 4. Yang itu maksudnya kena buat. Kalau sebelah kanan ni? 1. 1. So sebenarnya No. sebelah ini tadi tak payah buat macam ini. Sebab satu anak panah aja. Sebab ini bukan tanpa tolak, ini ialah negatif 6 darab. So kalau darab kita boleh terus buat. So sebenarnya sebelah sini tak payah. Sebelah sini tak payah, kita boleh terus buat saja. So negatif 6 kalau kuasa 2? 36. 36. Punca kuasa 2, 7 tolak S kalau kuasa 2? 7 tolak X je. 7 tolak S. Tapi kita kena letak kurungan lah sebab dia nanti kena tarak dengan 36. Okey, so kita buat. Okey, kembangkan. 4X kuasa 2. Negatif 28X. Negatif 28X. Tambah 196. 196. Cikgu percaya you saja. Cikgu tak tekan kalkulator dah. Okey, ini. Lepas tu 4X kuasa 2. Sekejap. You nak ringkas ini dulu. Okey, tak apa. Okey, 4S kuasa 2. Tolak 56X. Tambah 196 lah kan. Okey, sebelah kanan. Ada berapa anak panah sekarang? 2. 2. Okey, yang pertama. 252. 252. Okey, lepas satu lagi. Tolak 36X. Tolak 36X. Okey. Lepas tu? Pindahkan 252 dengan negatif 36. Okay. Ya, sebab nak kreatif kan. So 4X kuasa 2 tolak 56S tambah 196 tambah jadi tolak jadi tambah. Okey, ringkaskan. 4X kuasa 2 negatif 20X tolak 56. Tolak 56. Okey, tekan kalkulator. Tak payah pemudahkan kan? Kalau kamu sudah nampak dia boleh dipermudahkan, awak pemudahkan dululah. Kalau tidak, daripada jawapan nanti kita fikir pun tak apa. So kalau awak nampak, cikgu ini boleh dipermudahkan. Awak nak pemudahkanlah. So you nak pemudahkan, bahagi apa? Bahagi 4. Okey, bahagi 4. So ini 5 belakang. Negatif 5. 1. Negatif 14. Okey, negatif 14. Baru awak tekan kalkulator pun boleh. Jawapan dia 7 dengan negatif 2. 7 dengan negatif 2. So ini tolak 7. Ini tambah 2. Okey. Tambah 2. So kalau awak kembangkan X kali S kuasa 2. So kalau tadi awak tak perasan benda ini perlu diringkaskan pun tak apa. Awak tekan kalkulator A 4, B negatif 20, C negatif 56. Awak pun dapat jawapan ini. Nanti awak tulis benda ini. Lepas awak kembang, cikgu S kali S tak dapat 4S kuasa 2. Maksudnya ada satu langkah lagi lah kena ringkaskan. Okey, kita dapat soalan tadi apa? Sudah lupa. Soalan 9. Minta selesaikan. Tapi sekali lagi lah sebab benda ini datang daripada cert kan. So pastikan kita masuk jawapan kepada soalan itu tidak keluar negatif ya. So kalau soalan kita ialah cert X tambah 2. Kemudian ada lagi cert 7 tolak X. So kita cuba masukkan 7. Ini okey kan? 9. Ini masukkan 7 okey tak? 7 tolak 7 kosong. Boleh kosong tak?
Dapat kosong. Boleh set boleh kosong. Set kosong sama dengan kosong. Dia tak boleh negatif saja. Okey, lepas tu kamu nampak negatif 2 di sini kan? Okey, cuba masuk pula. Kalau negatif 2. Negatif 2. Ada masalah tak? Negatif 2 tambah 2, kosong. Okey. 7 tolak negatif 2. Tak ada cikgu. Dapat Okey 9. Dapat 9, tak ada Okey. masalah kan? So kita terimalah kedua-dua jawapan ini. Bukan maksudnya, oh cikgu ini negatif, kita abaikan jawapan ini. Kita kena tengok bila dalam soalan itu, apa yang ada dalam set. Contohnya kalau soalan ini, dalam soalan ini, yang ada set ini, set X tambah 2, set 7 tolak X. So kita akan cek lah. Kita akan cek set X tambah 2, set 7 tolak X. Kalau saya masukkan jawapan ini, boleh tak saya dapat positif ataupun kosong? Jangan dapat negatif saja. Dapat negatif baru saya abaikan. So walaupun ini jawapan dia ialah negatif 2, tapi tak ada masalah untuk soalan ini. Sebab bila saya masuk ke dalam ini, dia tak keluar negatif. Dia keluar nombor positif. So kita terima kedua-dua jawapan ini. Boleh? So ingat sentiasa kena cek dah untuk soalan set dengan soalan logaritma. Khasnya bila dapat 2 jawapan. Dapat 1 jawapan jangan pedulikan. Okey, kita pergi kepada soalan 10. Soalan logaritma. Macam ini Kalau dapat 1 jawapan tak apa. Kalau dapat 2 jawapan mesti cek. Mesti cek. Okey. So kita tengok soalan 10A dulu. Kenapa tak boleh besarkan? Okey. So asas sama 3, 3. So kita boleh kumpulkan logaritma di sebelah yang nombor di sebelah. So logaritma tolak logaritma pakai hukum cantumkan, betul? Lepas tu kita buat itulah asas tetap asas tukar partner. Okey, betul? Kemudian layan ini macam satu soalan barulah. So awak darab silan, bila darab silan ini algebra biasa, buat biasa je lah, tak ada apalah. Dapat jawapan positif terima, satu jawapan terima je, jangan fikir banyak. Jangan abaikan dia. Biasanya kalau cek pun okey aje lah. Okey, soalan 2. Okey, kalau kita sekali pandang macam tak boleh kan, ada 2 pun boleh ubah. Tapi kalau soalan sudah keluar macam ni, kita buat dulu. Kita tengok apa keadaan dia. So kalau kamu tengok semua ini logaritma. Semua ini logaritma, maka kita akan buatlah sebelah kiri 1 logaritma, sebelah kanan 1 logaritma. Betul lah. Tambah logaritma, tanpa logaritma, kita cantumkan dengan darab. So bila ini log M, ini juga log M, maka apa yang di dalam sepatutnya sama. So betul lah. Tengok ini, asalnya kita ada M, tapi bila buat sampai sini M sudah hilang. Tak apalah. Maka kita kali ini nampak dia kuadratif. Kalau kuadratif, buatlah macam kuadratif. Okey, tekan kalkulator, dapat jawapan, tulis kaedah dia, dapat cek dia, S kali S boleh dapat dia. So dapat jawapan ini tolong dapat cek sebab ini soalan logaritma. Soalan logaritma. So kita tengok 3 dulu. Kalau saya masuk 3 di sini, siapa yang buat? Lupa. Atika. Okey tak? Kalau cikgu letak 3 di sini. 6 tolak 1. Okey kan? 3 di sini? Okey. 3 di sini? Okey. Okey, so jawab ini kita boleh terima. Sekarang kita buat negatif 1 pula. Kita buat negatif 1 pula. Negatif 1 di sini? Dapat negatif 3. Dapat negatif 3 kan? So jawapan ini kena diabaikan. Boleh? So kita hanya ada satu jawapan saja, iaitu X sama dengan 3. X sama dengan negatif 1 tidak diterima. Walaupun buku itu dia terima, tapi saya tak boleh terima. Dia kena abaikan jawapan ini ya. Okey, kita pergi kepada soalan 11. Ada ke bawah lah ya. Soalan 11. Okey, cikgu suruh ungkapkan. So kalau kamu tengok asal sama, okey, semua ada logaritma. So macam tadilah, sebelah kiri ada 1 logaritma, sebelah kanan ada 1 logaritma. Dan bila logaritma itu asal sama, apa yang di dalam sepatutnya sama. Okey, hanya kali ini jawapan bukan satu nilai lah.
So tengok okay. Kita tapak ini logaritma sudah buat. Tapi kalau baca soalan dia tak nak T tau, dia nak P. So kita buat algebra biasa je lah sehingga awak dapat P sama dengan apa. So betul lah. Okay. So jangan lupa baca balik soalan nak apa. Ini soalan 11. Okay, betul. Okay, soalan 12 minta selesaikan. So kalau kamu tengok 2 ada logaritma, ini tak ada logaritma. So okay. Ini siapa? Okay, Atika pakai teknik ialah dia ubahkan ini kepada bentuk yang ada. Nanti. Atika, 2 kenapa jadi log 5 2? Sebab yang lain log 5. Tapi tak boleh lah tambah log sendiri macam ini. 2 nilai ni tak sama. Okay. Ada satu cara memang buat macam tu. Tapi bukan macam ini. Awak kena fikirkan, cikgu terang sikit nanti kita pakai cara yang cikgu biasa pakai. Cara yang cikgu biasa pakai ialah kita kumpulkan logaritma satu tempat, nombor satu tempat. Tapi cikgu tunjuk, boleh buat kerja ini tapi bukan macam ini. Okay. Kalau kamu nak buat macam ini, dia bukan ini. Dia sepatutnya ialah ini. 2 sama dengan 2 kali 1. Okay. Dan 1 maksudnya log 5. Berapa Atika sini? 5. Supaya dia log 5. So ini maksudnya dia ialah log 5 kuasa 2. So ialah log 5 kuasa 2 25. So kalau kamu nak buat kamu sini sepatutnya 25. Tapi tak boleh terus tulis 25. Awak kena tunjuk kaedah dia lah. Maksudnya awak kena tunjuk ini 2, ini 5. Lepas tu tambah satu line lagi. Log 5 kuasa 2. Tambah log 5 X tolak 1. Lepas tu awak boleh cantumkan lah. Tapi ini bukan 2 lah. Ini ialah 25. Okay. Lepas itu, okay, bila dua-dua logaritma, apa yang di dalam samalah. Tapi ini kita kena ubah sikit lah ya. So ini jadi 25X tolak 25. Kita kira balik. Adik kira balik. Adika kan? Adika ke? Ya, Adika kira balik. S tambah 2 sama dengan 2. Okey. 1/6. So S sama dengan 1/6. 1/6. Kita pindah. Macam mana buat dapat 1/6? Nanti jawapan dia bukan 1/6. Macam ni you dapat? You tekan kalkulator saja ke manual kira? Tekan kalkulator. Dapat 1/6 ke? Kenapa jawapan dia? Cikgu, soalan ke X tambah 3? Oh, ya kah? Oh ya, S tambah 3. Alah. Kalau dulu kalau kamu saling soalan salah, dia tolak 1 markah. Tapi tahun lepas kalau saling soalan salah, terus 0 mark dah. Hati-hati ya. Okay, sorry. 3. Kira balik. 3. Tujuh per 6. Okay, dapat. Okay, betul lah jawapan dia. 7/6. Boleh ini satu cara yang boleh pakailah di mana awak jadikan semua sebutan ada logaritma. Tapi cara macam ini Atika. Okay. Ataupun awak boleh pakai cara ialah kita buat dalam keadaan tu. Sebelah ada logaritma, sebelah tak ada logaritma. Nanti jawapan serupa aja cikgu tunjukkan Apa di jalan bersama. Dia jalan bersama. Sekejap. Mana saya nak jalan ni? Siapa yang bergerak? Ayah. Kenapa dia tak boleh jalan asing
So satu cara lagi kita buat ialah sorry, cikgu salin soalan kejap. Okay. Kita boleh buat dalam keadaan macam ini. Log 5 X tambah 3 sama dengan 2 tambah log 5 X tolak 1. Kamu kumpulkan logaritma di sebelah, nombor di sebelah. So maksudnya awak buat log 5 X tambah 3. So tambah pindah ditolak. Ini sama dengan 2. Okay, Atika boleh sambung. Cantumkan 2 log ini. Log 5 X tambah 3 bahagi X tolak 1. Okey, sama dengan 2. So kalau keadaan macam ini kita akan ubah kepada bentuk indeks lah. Asas tetap asas, tukar panel. Okey puan? 5 kuasa 2 sama dengan X tambah 3 per X tolak 1. So lepas tu kita layang ini macam satu soalan baru. So nak selesaikan dia? 25 Okey, 25 sama dengan X tambah 3. Okey, lepas tu? Dapat jawapan cikgu. Terus kira. You terus tekan kalkulator jugalah ya. Okey, ataupun awak darab silang dulu. Okey, tapi terus tekan kalkulator pun boleh ya. S tambah 3. So akhirnya awak dapat juga jawapan macam tadi berapa? 7/6. So ada dua cara buat lah ya. Kalau kamu nak buat ini boleh, tapi bukan main letak log di depan macam tu saja. Ini sebenarnya kaedah yang cikgu tak ajar dalam kelas. Cikgu ajar cara ini. Okey. Yang kita letak log terus di depan dia ialah soalan indeks. Soalan indeks yang kita tak boleh samakan asas. Okay, contohnya 2 kuasa S sama dengan 3. Kita tak dapat samakan asas. Waktu itu kita logaritmakan kedua-dua belah. Letak log. Okay, kiri kanan dua-dua letak logaritma. Itu ialah waktu kita selesaikan persamaan indeks yang kita tak dapat samakan asas punya. Okay. Kalau soalan logaritma itu sendiri, kita tak main kubur log macam tu saja. Kita kena buat kerja macam ini. Kalau kamu nak lah ya. Okey. Soalan 12 Atika juga. Okey, cikgu bagi satu ini, cikgu suruh awak ungkapkan ini. So, yang pentingnya kita ubah jadi macam ini punya pattern keluar lah kan. Okey, so awak ubah asas dia. Okey, betul. Ubah asas dia. Okey, lepas tu gunakan hukum yang ada. Darab jadi tambah. Okey, punca kuasa 2 maksudnya kuasa 1/2. Okey, lepas tu gunakan lagi hukum bila dia kuasa bawa ke depan, kuasa 2 bawa ke depan, setengah bawa ke depan. Okey. Lepas itu ketika ini maksudnya apa? Sebab dia sama kita potong ke? 1. Nanti kita potong ini sebab sini ada log mm, sini ada log mm ke? So atas ada, bawah ada kan? saya potong. Maksud saya asas dengan nombor dia sama. Jadi 1 lah. Okey boleh ya. So di sini kamu jangan salah faham ya. Atika potong ini bukan sebab cikgu sama kita potong. Kita tak boleh terus potong sebab sini ada tambah. Okay? Tapi kita ini potong ini jadi betul sebab apa? Log mm ini ialah 1. Log mm ialah 1, log mm ialah 1. So nanti 2 kali 1, 2 lah. So seolah-olah macam kita potong. Okay, setengah kali 1, setengah. Seolah-olah kita potong lah. So awak dapat okay, log MP, soalan kata log MP ialah X kan. So dapatlah 3X. Okay. Kalau you sudah tulis macam ini, di sini jangan pakai simbol potong macam tu. Kan tulis ini. Lagi cantik awak tak tulis kali potong ni jangan letak. Lepas tu awak masukkanlah ini 3, ini S, tambah 2, ini 1, per setengah, ini 1. Lagi cantik. Jangan letak garis potong ini ya.
Sebab dia akan menimbulkan orang salah faham. Okey. So lepas tu tinggal kerja ringkaskan aja lah ya. 3S tambah 2 bahagi setengah. Bahagi setengah maksudnya bahagi setengah maksudnya darat 2/1. So itu yang dapatlah 6S tambah 4. Okey, betul. Soalan 12 itu saja kan? Okey. Soalan 13 Atika juga Okey, so cikgu suruh kamu cari apakah nilai P. So kalau kamu tengok ini soalan ini 6, 6, 36, 6. Kalau kamu nak samakan asas jadi 6 boleh. Tapi lepas itu kita tak dapat cantumkan dia sebab nombor indeks tolak nombor indeks tidak ada formula untuk cantumkan dia. Yang kita boleh kalau nombor indeks darab nombor indeks ataupun nombor indeks bahagi nombor indeks. So jenis ini walaupun awak sudah berjaya samakan asas dia, tapi nanti sebenarnya kita tak dapat cantumkan. Kita tak dapat cantumkan sebenarnya ini ialah soalan ialah katakan punya. Soalan katakan punya pattern. Dan kali ini dia sebenarnya sudah bagi tips. Awak punya katakan ialah 6 kuasa N. So macam artikel dia nampak dia tak letak katakan. So kalau nampak tak apalah. Kalau untuk siapa yang tak nampak, awak boleh buat benda macam ini Untuk siapa yang tak nampak, awak buatlah. Katakan Y sama dengan 6 kuasa N. So nanti awak akan buat kerja macam ini. Lepas tu awak akan tulislah Y kali 6 kuasa 3 tolak. Cikgu ikut Atika punya tulisan 1 darab 6 kuasa N tolak 6 kuasa 2 darab 6 kuasa N sudah ada Y, sorry. Ini jadi Y. 6 kuasa 2 darab Y darab 6 kuasa negatif 1. Itu untuk siapa yang tak nampak, awak buat macam ni. Kalau siapa boleh nampak, dia sebenarnya boleh buat macam ini. Boleh buat macam ini lagi senang. Lagi senang. So lepas tu kalau kamu tengok seputar ini ada Y, seputar ini pun ada Y, seputar ini pun ada Y. Saya tarik Y keluar lah. Saya tarik Y keluar. So seputar pertama tinggal 6 kuasa 3. Yang kedua tinggal tolak 1. Yang ini tinggal 6 kuasa 2 kali 6 kuasa negatif 1. So sebenarnya sama macam Atika tulis punya. Hanya Atika tak pakai Y, dia pakai 6 kuasa N. So Y ini kan 6 kuasa N. Kalau kamu tengok ini sama. 6 kuasa 3 tolak 1 tolak 6. Atika sudah cantumkan inilah sebab darat dia buat tambah. So sebelah sini bila awak ringkaskan awak dapat 209. Kalau saya cikgu akan tulis macam inilah Y 209. Nanti saya masuk baliklah 6 kuasa N 209. Itu untuk siapa yang tak boleh terus buat macam Atika. Maka awak buat katakan, so awak ringkas, lepas tu masuk balik. Kalau kamu mampu terus buat macam ini lagi bagus sebenarnya. Jimat masa. So awak buat macam ini dapat benda ini. So soalan, tapi soalan kata dia sama dengan ini. Ini awak punya, ini dia punya. So kita sekali lagi akan buat kerja bandingkan. So kalau kamu tengok dalam kurungan ialah 6 kuasa N. Dalam kurungan 6 kuasa N. So kita nampaklah P kita ialah 209. So tulislah P kita ialah 209. Lepas tu cikgu minta selesaikan. So seputar ini ada logaritma, seputar ini ada logaritma, ini tak ada. Atika, dia buat macam mana? Buat macam tadi juga. Ini tahu pula nak tulis log 10-10. Tadi kenapa terus tulis? Ini tahu pula. Ini pun sama cerita dia lah. Kalau satu maksudnya kalau awak nak tukar jadi asas 10, sepatutnya dua nombor ini sama. So boleh lah. Kalau awak percaya tukar okey aja. So lepas tu dua logaritma itu kita cantum jadi satu logaritma. Lepas tu bila sudah sama, apa yang di dalam sepatutnya sama. Kalau nampak kuadratif, kita pindah jadi sama dengan kosong. Dan kita nampak benda ini boleh dibagi 3, kita bagi 3, baru tekan kalkulator, tulis jawapan. Okeylah, hanya sekali lagi ini ialah soalan logaritma, pastikan nombor ini okey
2 dan 1/3. Kita tengok balik soalan kita. Okay, soalan kita di sini. So kalau cikgu letak 2 di sini boleh tak? Keluar negatif tak? Tak. Tak. So okey. Letak 2 di sini? Okey. Boom, okey. Satu lagi jawapan 1/3. Letak 1/3, 1/3. Okey tak? Kira kejap. Dapat nombor positif kalau 1/3? Positif. So okey. 1/3 di sini pun okey. So untuk kali ini kita akan terima kedua-dua jawapan lah. Okay. Kita akan terima kedua-dua jawapan. Semua okey So, tapi macam cikgu cakap tadi lah, ini bukan cara yang cikgu ajar dalam kelas. Tapi kalau mampu buat, okey. Cara yang cikgu ajar dalam kelas ialah kita kumpulkan logaritma di sebelah, nombor di sebelah. Okey, cikgu akan tunjukkan. Jawapan sama saja. Jawapan sama walaupun langkah-langkah kita berbeza. Cikgu nak bawa. Selamat. Kena cimat tulis lah. Ini saja online yang ada. So, kalau cara yang cikgu ajar ialah kita kumpulkan lah logaritma di satu tempat. So ini 2x mana soalan dia? Kejap cikgu salin soalan salah. Soalan 13. Sorry. Cikgu ambil soalan 11 pula. Okay. So kita ambil log M S kuasa 2 tambah 21S tolak 6. So kita pindah yang logaritma punya ke sebelah sini ya. Jadi tolak log ini sama dengan 1. Okey, lepas tu kita ringkaskan. Okey, siapa lagi ada? Syikin lah, Syikin. Cikgu tak pandai tanya awak sebab Atika sudah banyak kali. Syikin sambung. Macam nak ringkaskan sebelah kiri ni? Log M kan log 10. Log 10. Syikin boleh? Nak ringkaskan sebelah sini. Syikin? Samaan kuadratik? Okey, tapi kena ringkas dulu kan? So tak apa. Macam nak buat? Dia belum lagi. Macam nak hilang macam mana nak ringkaskan ini? Sekarang sini ada logaritma, tolak logaritma kan? Kita nak cantumkan jadi satu logaritma aja. Negatif. Negatif? Negatif apa? Macam nak ringkaskan ini? Log 10. Log 10. Log 10. X kuasa 2 tambah 21X. Tolak 6. Tolak log 10. X kuasa 2 sama dengan 1. Okey, so mula kita pindah kuasa 2 tu ke dalam dulu. Okey, lepas tu? Log 10. X kuasa 2 tambah 21X tolak 6 tu bagi dengan X kuasa 2. Okey. Sama dengan 1. So lepas tu kita buat itulah asas serta asas tukar partner So buat X kuasa 2 tambah 21X tolak 6X per X kuasa 2 tu 10. Sama 10. Kejap. S kuasa 2 tambah 21S tolak 6 Per X kuasa 2 per X kuasa 2 sama dengan 10. Sama dengan 10. Awak sudah lompat satu step kan? Asas serta asas. So asas awak ialah apa? Asas 10. Partner baru? 1. Cikgu. Okay. Ini 10 kuasa 1 sama dengan 10. Betul lah. Hanya saya takut ada kawan tak tahu kenapa macam tu So sebenarnya sini ada 10 kuasa 1 baru dapat 10 Okey, lepas tu Naik atas. X kuasa 2 tambah 21X tolak 6 sama dengan 10X kuasa 2. Okey. So kalau kamu tengok sampai sini dia sebenarnya sudah sama dengan ini.
Boleh? Cikgu kecilkan sikit. Nampak? Apa yang awak dapat ini sudah sama dengan ini. So, kerja seterusnya adalah samalah. Boleh? So, tak kisahlah mana satu cara. Awak pakailah cara yang awak selesa. Dua-dua cikgu okey aja. Okey. Okay, kepada soalan 14 pula. Okey, cikgu bagi S sama dengan 5 kuasa P, Y sama dengan 5 kuasa Q, suruh ungkapkan ini. So, apa yang kamu buat? Kamu ubah dia kepada asas 5. Okey, so ini jadi 5, S 25. Okey, betul. Okey, lepas tu S awak tahu ialah 5 kuasa P. Okey, betul. Bawah itu masih sama. Y awak tahu ialah 5 kuasa Q. Okey. Lepas itu, okey, 25 ialah 5 kuasa 2. Betul. Okey, lepas tu pakai hukum kita bawa semua ini ke depan kan. P ke Q ini? Adakah P kan? P ke Q? P. P kan? Okey. So ini P kita bawa P ke depan, 2 ke depan, Q ke depan. Okey. Lepas tu kenapa? Sebab asas 5 dengan 5 tu sama. Okey. Okey. So Atika potong sebab ini ialah 1, ini ialah 1, ini ialah 1 So P lah ya. So P kali 1 P lah, 2 kali 1 2 lah, Q kali 1 Q. So kita dapat jawapan ini. Soalan minta kita ungkapkan benda ini dalam sebutan P dan Q. So sudah percayalah. Okay. Kamu boleh tulis P per 2 tolak Q, ataupun kalau kamu nak samakan pengebut dia, maksudnya awak buat 2 P tolak 2 Q pun cikgu terima. Tapi bagi saya, kita jumpa mana satu dulu, pendilah di tempat itu. Tapi sebenarnya jawapan ini pun boleh, samakan pengebut pun boleh. Hanya bagi saya tak perlulah. Macam ini mencukupi ya. Okey, soalan 15. Cikgu bagi logaritma. So, okey. So, Kak Atika, Atika you kerja awak pakai macam ni, kerja you pakai macam ini, kerja you pakai ini. Yang ini pula you pakai pula logaritma sebelah, nombor sebelah. Jarang orang dia tukar-tukar cara. Tapi tak apalah ya. So, ini Atika kali ini pakai cara cikgu pula. Okey. So dia buat tambah 2, dia pindah jadi tolak 2, kemudian bawa 2 ke dalam. Okey. So 2 ini untuk semua ini ya. So betul lah macam Atika kena buat kurungan. So nanti bila buka ialah Y kuasa 2, X kuasa 2. Dua-dua kena kuasa 2 So sini X kuasa 2 betul. Lepas tu kita pakai hukum cantumkan kalau tolak ialah bahagi. Okey, betul. Lepas tu asas tukar partner, betul. Okey, untuk 2 kali per ini. Okey. Kalau tak tahu nak macam mana nak ringkaskan, buat macam Atika ni. Okey. Ini ya. Y kuasa 2 per X kuasa 2 bahagi X kuasa 2. So ini maksudnya Y kuasa 2 per X kuasa 2. Kalau darab kita ubah, bahagi kita ubah jadi darab, benda ini kita terbalik tulis lah. Kita terbalik tulis. Okay. Maka awak nampak lah, bukan potong sebab dua-dua di bawah. So kita cantumkan jadi X kuasa 4. Okey, dapat benda ini. Dapat benda ini, awak darab silam, betul. Okey, soalan nak apa? Soalan nak Y sama dengan. So kita ubahlah. So kuasa 2 kalau pindah punca kuasa 2. Dan untuk ini kita boleh ringkaskan sebab 4 punca kuasa 2 ialah 2. Kalau X kuasa 4 ringkaskan X kuasa 2. Okey, cikgu nak tanya ini aja. Kalau sekarang yang kita punya ialah 4 tambah X kuasa 4 sama dengan Y kuasa 2. Kalau cikgu suruh kamu ringkaskan, Atika macam nak ringkaskan? Cikgu nak juga Y sama dengan apa? Y sama dengan punca kuasa 4 tambah X kuasa 4. Okey, lepas tu? Sama dengan 2 tambah X kuasa 2. Tak boleh Kalau ini ialah tanpa tolak, kita tak boleh buat kerja macam ini. So memang ini saja jawapan dia. Boleh Kalau dia ialah tambah
Kita tak dapat ringkaskan. Tak boleh macam tadi, cikgu. 4 kalau punca kuasa 2 ialah 2. S kuasa 4 kalau punca kuasa 2 ialah S kuasa 2. Tak boleh. Kita memang ini saja sebagai jawapan dia. Kalau dia ada tambah ataupun tolak. Kalau dia darab bahagi, betul lah buat macam ini. Okey ya? Boleh ya? Cikgu tambahan lah ya. Tambahan beritahu kamu. So, apa yang awak buat ini memang betul lah sebab dia tidak ada tanpa tolak di situ. Kalau ada tanpa tolak, tak boleh buat macam ini ya. Okey, ini soalan berapa sudah? Sudah lupa. Okey, soalan 15. Soalan 15. Y sama dengan 2X kuasa 2. Okey, betul? Okey, lepas itu seterusnya hitungkan nilai S dan Y jika ini. Mana kerja seterusnya? Saya tak perasan soalan tu. Okey, so kita sambung buat So sekarang kita ada satu persamaan ini dan dia bagi lagi satu, kita buat biasa je lah Okey, cikgu saling keluar. Okey. So kita ada Y sama dengan 2X kuasa 2. Yang satu lagi 2Y kuasa 2 tolak 6Y sama dengan 20X kuasa 2. So ini macam soalan persamaan serentak lah. Okey, sambung buat. 2 dalam kurungan 2 dalam kurungan 2x kuasa 2 tolak 6 dalam kurungan 2x kuasa 2. Ini ada kuasa 2 lagi kan? Kuasa 2. Tolak 6. Kamu nak buat macam ini, cikgu tak kata salah. Tapi cikgu risau lepas ini awak tak boleh buat. Sebab S kuasa 2 nanti kuasa 2 Kuasa 4. dia akan melibatkan S kuasa 4. Boleh? Tapi kalau awak mampu buat, okey. So untuk soalan ini, teknik ini sebenarnya tak ada masalah. Hanya cikgu risau nanti awak tak erti buat ini. S kuasa 4. Ini kalau S kuasa 4 nanti kita kena buat katakan. Kita kena buat katakan. So cikgu lepek galakkan kamu, jangan bukan kanti ini masuk ke dalam ini. Yang kita nak kanti masuk ialah soalan ini kalau bukan Y sama dengan, sepatutnya kita buat X sama dengan kan. Tapi soalan ini ada shortcut dia. Kamu buat saja S kuasa 2 sama dengan. Sebab apa? Sebab nanti kita masuk S kuasa 2. Faham maksud saya? Dia macam soalan pengamiran isi badu. Kan dia punya formula memang S kuasa 2. So kita tak payah cari S sebab kita memang nak S kuasa 2. Faham maksud saya? Okey, so you cuba buat. X kuasa 2 sama dengan Y per 2. Okey, Y per 2. So sekarang kita ganti masuk 2Y kuasa 2 tolak 6Y sama dengan 10 dalam kurungan Y per 2. 20. Okey, Y per 2. Macam ini kan awak boleh buat sebab dia kuadratif saja, tak melibatkan kuasa 4. Boleh ya? Okey, sambung buat. 2Y kuasa 2 tolak 6Y sama dengan 20Y per 2. Ringkaskan. 10Y. Okey, 10Y. Okey, sambung. 2Y kuasa 2 tolak 6Y tolak 10Y. Sama dengan kosong. Okey, sambung kejap cikgu hantar dia ke bawah. Kalau tidak lagi tak boleh. Kejap. Okey, sambung. 2Y kuasa 2 tolak 16Y. Sama dengan kosong. Sambung. Kuadratik kan cikgu? Ini ialah kuadratif kan? So tekan kalkulator kejap. Dapat pecah perpuluhan. Okey, pecahan. Dapat nombor cantik tak? Tak. Satu ialah
2.8284. Dia tak boleh tulis dalam pecahan ke? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Okey, kalau itu kita nanti pakai rumus lah. So dapat 2.8284. ke? Kejap. Kejap ke? Tak boleh ke? Cikgu, kenapa saya dapat 8? Yalah. Boleh dapat kan? 0 dan 8. Cuba tekan sekali lagi. A awak berapa? 2. B awak? Negatif 16. Negatif 16. Oh, dapat cikgu, betul. dapat. 08 yang betul. Hanya cikgu nak cakap di sinilah. Kalau awak dapat 08, biasanya awak akan tulis macam ini kan? Awak tulis macam ini. Dan sekali lagi kalau kamu tengoklah, Y kali Y, awak tak dapat 2Y kuasa 2. So, sepatutnya ada satu langkah lagi So, iaitu ringkaskan bagi 2. Okay? So, kita dapat 2 nilai Y, kita kena sambung lagi. Sebab soalan tanya apakah nilai X tang Y kan? So, kita kena buatlah. Kalau Y sama dengan 0, apakah X kita? Kita tadi ada, tadi kita shortcut kita bukan X sama dengan, kita yang S kuasa 2. So, nanti kena selesai lagi ya. So, S kuasa 2 sama dengan 0 bagi 2. Ini S kuasa 2 sama dengan 8/2. Okey, sambung. 0 bagi 2. 0. 0. So, X sama dengan 0. Okey, ini S kuasa 2 sama dengan 4. 4. S sama dengan 2. ada 2 jawapan. Negatif 2. Kuasa 2. 2. Okey, dapat tolak 2 So kalau kamu tengok kali ini kita ada 3 set jawapan tau. S sama dengan 0, Y sama dengan 0. S sama dengan 2, Y sama dengan 8. Satu lagi ialah S sama dengan negatif 2, Y sama dengan 8. Boleh? Ada 3 set jawapan. Tapi sekali lagi kita kena tengok balik Kita tengok balik kita punya Y dan X kita. So kalau kamu tengok soalan kita ada ini. Log 2 Y per X. Okey. Kemudian ada satu lagi ialah log kuasa 2 X. Okey, ada mana-mana satu set? Set pertama, kedua, ketiga. Yang mana satu kena diabaikan dan alasan ialah apa? 1. Okey. Siapa? Nampak cakap aja. Ada 3 set. Adakah kita nak terima ketiga-tiga set? Kalau Yang pertama tu kata cari. diabaikan tu. Mana? Yang pertama tu. Yang? Yang pertama. 1, 2, 3. Yang pertama. Kenapa? Sebab dia 0. Sebab S kosong ke sebab Y kosong? Dua-dua 0. Kalau Y per X 0, make error kan? Okey. Dia diabaikan bukan sebab Y tapi sebab X. Sebab X ini sini tak boleh kosong. Kosong di atas okey, kosong di bawah je tak dibenarkan. Kan? Apa-apa nombor kalau awak bagi kosong, kalkulator akan kata make error kan? Boleh So jawapan ini diabaikan. Macam mana? Set 2 dengan set 3? Set 3. Set 3 abaikan. Kenapa pula? Sebab X dia sama dengan negatif 2. So ini pun kita tak boleh sebab bila S sama dengan negatif 2, tak sama ada awak letak ini lebih senang tengoklah. Kalau letak di sini kan dia penilaian negatif. Cikgu sudah kata logaritma sana tak boleh negatif. Okey, untuk sebelah sini kita kena tengok kejap dia sebab di atas Y bawah S. So kamu kena check dululah 8 bagi negatif 2. Oh negatif juga. So tak boleh. Jangan setakat tengok bawah sebab atas kalau negatif bagi negatif jadi positif balik pula. So soalan ini kita akan lebih senang, kita akan cakap kita abaikan ini sebab sebelah sinilah, sebelah sini. Okey, yang ini kita abaikan sebab tempat ini. Okey, kalau dalam exam tak payah cerita kenapa awak abaikan.
Hanya maksudnya awak tak terima jawapan ini saja, tapi tak payah beritahu orang kenapa awak abaikan jawapan ini. Okay? Hanya cikgu terangkanlah, itu sebabnya awak abaikan. So untuk soalan ini, kita hanya ada satu set jawapan saja, iaitu ini. Okay? Sebab alasan itu, sebab alasan dua ini, benda ini diabaikan. Ini pun diabaikan. Okay? Ingat saja, bila soalan soalan logaritma dapat lebih daripada satu jawapan, cek. Cek. Hasilnya kalau kamu tengok soalan ini tanya, apakah nilai X dan Y? Dia bukan tanya, apakah nilai-nilai X dan Y? Kalau dia tanya, apakah nilai-nilai X dan Y, kita lega sikit. Ada dua jawapan, okey, tak apalah, dia pun dah kata nilai-nilai. Boleh ya? Okay, soalan 16, apa masalahnya? Semua tak perlu dibuat, kenapa? Okay, nilai seutas kerang emas pada permulaan pada tahun 2010 ialah 2000. Nilainya bertambah secara berterusan dan selepas 3 tahun. Nilai bagi utas tawar itu ialah, so dia sudah bagi persamaan kepada kita. Persamaan dia ialah 2000 1.03 T. T dia sudah kata iaitu selepas T tahun kan? Dan benda ini akan sama dengan nilai gelang emas itu. So untuk jawab soalan ini, ganti nilai sajalah. Okay, soalan A. Okay, hitungkan nilai gelang emas ini. Maksudnya ditanya apa inilah? Ditanya ini. Apakah nilai gelang emas? Okay. Dalam RM terhampir, maksudnya nanti jawapan kita ambil integer sajalah. Okay. Okay. Pada permulaan tahun 2015. So kamu kena fikir di sinilah. Pada permulaan tahun 2015 itu selepas berapa tahun? 5. Okay, ya, 5 tahun. Ada orang tak tahu kenapa 5 tahun? Sebab permulaan tahun 2010 ialah waktu nilai dia. So selepas 1 tahun 2019, selepas 2 tahun 2012. So kalau sampai 2015, okay? So kalau sampai 2015 itu maksudnya selepas 5 tahun. Okay? So kita masukkan ajalah 2000 1.03 kuasa 5. Lepas tu tekan kalkulator aja. Apa masalahnya? Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu jam ni? So tekan kalkulator ajalah. Apa jawapan dia? 2318.55. Okey. So kita kan dapat 2552.56. Tapi dia kata nak ringgit terhampir. So 2 ringgit terhampir. So 2552.00. Tapi cikgu macam mana cikgu dapat? Sorry. Macam mana cikgu dapat apa? 2552. Saya dapat 2318. Cikgu salah tekan. Ya. Cikgu salah tekan. Sorry. Sorry. Cikgu salah tekan. Okay. 23 kan? Okay, sorry. 2318.55. Tapi dia nak RM tertekak. So 23 20. 19. 19 lah. Ikutlah peraturan. So lebih daripada 50 sen kita tambah 1. Siapa tadi dah cakap 2320? Saya tak nak pergi kedai dia lain kali. Ini bos yang makan duit orang punya. Tahu terlalu besar. Boleh ya? Okay, so ini kita tak payah pubur 0.00 sebab soalan ini dia nak darah RM tertekan. So kita terpaksa bagi macam ini. Okay, soalan B, cari tahun. So maksudnya sekarang ditanya T. Di mana nilai bagi gelang emas itu mencapai 8,000 untuk kali pertama. Okay, untuk kali pertama. So maksudnya kali ini kita tahu nilai gelang ini.
Okey, kalau dia kata mencapai 8,000 untuk kali pertama, kita akan tulis macam ini tau, lebih besar ataupun sama dengan 8,000. Maksudnya lepas tu dia akan lebih daripada itu. Kuasa T bukan kuasa 5. Kita tak tahu berapa tahun lagi. Kita nak cari berapa tahun. Boleh. Perlu ke cikgu terangkan lagi kenapa cikgu tulis macam ini? Nilai dia pertama kali melebihi 8,000, maksudnya dia mungkin 8,000 ataupun ke atas. Mungkin dia ngangan 8,000, mungkin dia lebih sikit. Sebab dia kata mencapai, dia bukan kata sama dengan. Boleh? Okey, so kita selesaikan ini. So ini macam soalan indeks, tapi kali ini bukan persamaan indeks, dia adalah ketaksamaan indeks ya. So kita buat soalan indeks. Boleh tak saya samakan asas? Boleh tak saya samakan asas? 2,000, 1.03, 8,000. Tak bagi orang, tak ada orang jawab. Okay, Syikin lah sebab Syikin kurang demam soalan. So jawab sini. Syikin? Cuba. Tak. Okay, tak boleh. So tak boleh, kita akan logalimakan kedua-dua belah. Awak nak terus logalimakan kedua-dua belah ke awak rasa awak nak ringkaskan dulu? Ringkaskan. Okey, macam nak ringkaskan? 8,000 bahagi 2,000. Okey. So kamu boleh pindah 2,000 ini ke sebelah sini jadi bahagi. Tapi tak boleh darat ke dalam sebab darat ke dalam sini ada kuasa. Sini ada kuasa tak boleh. Tapi pindah sana boleh. So kita ringkas dululah supaya tak melibatkan nombor besar sangat kan. Okey, so 8,000 bagi 2,000? 4. 4. Simbol ubah tak? Tak. Tak. Okey, sekarang baru logalima kan? So kita pun bubuhlah logalima. 1.037. Okey, logalima 4. Okey, kalau soalan indeks yang kita nak logalimakan kedua-dua belah punya, biasanya memang kita pakai asas flow alasan sebab nak tekan kalkulator. Okey, sambung. T log 10 1.03. Okey, kita bawa T ke depan. Simbol ubah tak? Tak. Tak. Okey, sambung lagi. T lebih besar log 10 4 bahagi log 10 1.03. Okey. Hanya satu saya nak ingatkan kamu Okay, bila awak buat kerja yang ini kita buat kerja bahagi log 1.03 kan. Okay, kamu kena faham satu nilai log dia sebenarnya nilai positif ke negatif. Mata kita tak nampak. Awak kena tekan kalkulator. Tekan kalkulator log 1.03 sebenarnya apa nilai dia? Apa nilai dia? Dia ialah 0.01, nombor positif. Maka simbol tak ubah. Maksud saya macam ini Katakan tadi yang kita tapak ialah ini. Lepas tu kita pun buat kerja kan? Kita pun buat kerja bahagi. Untuk soalan ini cikgu ubah simbol dong. Tapi mungkin mata awak tak nampak, cikgu kenapa ubah simbol? Kita bahagi log 0.3 tak ada berbahagi negatif. Tapi kalau awak cek kalkulator, log 10.03 dia sebenarnya adalah satu nilai negatif, iaitu dia bernilai negatif 0.5229. Boleh? Faham maksud saya? Faham. Okay. So kalau kerja ini bahagi logalima ataupun darat logalima, kalau sama dengan kita tak kisah sebab dia tak ada masalah ubah simbol. Tapi kalau melibatkan ketaksamaan, awak kena tekan kalkulator untuk pastikan yang kita bahagi ini sebenarnya kita tengah bahagi nombor positif ke kita tengah bahagi nombor negatif. Sebab mata kita nampak cikgu, ini log 1.03, ini log 0.3. Mana ada negatif cikgu? Tapi kalau awak cek kalkulator, log 1.03 memang positif, tapi log 0.3 negatif. Tapi mata kita tak nampak tanda negatif itu. So mesti double check mesti double check untuk in case berlaku case inilah. So soalan ini betul lah kita tak payah ubah simbol. Okey, sambung. Dapat 46.90. Sorry, 4?
46.90. 90. So, apakah nilai T dulu? Sebelum kita nak cakap tahun berapa. Apa nilai T ini? Ia lebih besar daripada 46.9. Pertama kali. So, apa dia? 46. 46 tak lebih besar daripada 46.90. 47. 47. Okey, cikgu ambil 47, bukan cikgu round off dia, tapi kita kena faham, okey, ini 46. Lebih senang awak fikir macam ini. Okey, 46.90 dia di antara 46 tak 47. Betul tak? Okey, sekarang kita nak nombor itu lebih besar daripada dia. Itu sebenarnya cikgu pilih 47. Maksud saya macam ni. Kalau sekarang ni awak kira-kira awak tapak ini 46.01. Tetap bila cikgu tanya awak apakah nilai T, T awak masih 47. Kita bukan buat round off tau. Sebab kalau kita buat round off, awak kata cikgu, jawapannya 46 saja. Sebab kita kena pastikan nombor yang kita ambil itu mesti lebih besar daripada dia. Kalau 46 tak lebih besar daripada dia. So kita terpaksa ambil 47. Boleh faham apa yang cikgu nak sampaikan ni? Untuk kes ini, kita ambil 47 lah. Sebab 47 lebih besar daripada 46.90. Pertama kali lebih besar daripada dia. Macam 48 pun lebih besar daripada dia. Tapi itu bukan pertama kali. Kita nak pertama kali punya. Tapi soalan sekarang bukan tanya kita apakah nilai T. Dia tanya apakah tahun dia. So awak kena fikir balik lah. Selepas 47 tahun, itu tahun bila? Selepas 47 tahun, itu tahun bila? 2047. Awak jangan lupa awak mula daripada tahun 2010. 2057. Ya, okey. Tahun 2057. Sebab kita bukan mula daripada selepas 1 tahun bukan 2001 tapi 2011 kan. So ini kita kena tambah 10 lah. So 2057. Itu soalan 16. Jawapan dia pun tak. Cikgu silap mana? 46. 46 point tapi buku punya jawapan salah. Jawapan buku 46. Kita cek kejap. Sebab jawapan buku 46. Tapi kalau cikgu 47. Kamu masuk formula 2001.03. Kalau jawapan buku 46. Cikgu punya jawapan 47. Cuba cek jawapan kejap. Apa nilai ni? Kalau 46 cikgu 7790. Okey, kalau 09. Okey, tak apa, belakang tak apa. Kalau 47? 8023. 8023. So kalau dia kata mencapai 8,000 untuk kali pertama, cikgu betul lah kan? Kalau 46 belum sampai kan? Okey, cikgu betul. Jawapan buku salah. Jawapan buku salah. Cikgu betul. Okey, kita pergi kepada soalan 17 pula. Mana dia? Sekejap, mana mouse saya? Okay, soalan 17. Raja menunjukkan segitiga bersudut dekat ABC. Luasnya ialah 12. Hitung panjang sisi BC dalam sebutan BC di sini BC. So kita gunakan
So Felisa gantikan BC itu sebagai P Betul? Okey. So Felisa angkat ini sebagai P tak apa. So dia pun buatlah setengah kali tapak kali tinggi sama dengan luas ini. So lepas tu tinggal kerja ringkaskan ajalah. So dia setengah darat ke dalam. Lepas itu mana tapak ini? Saya darabkan yang 2 darab 2 darat set 12 ya. Okey, boleh? 2 darat set 12. Okay, mungkin ada orang akan rasa, cikgu kenapa jadi macam ini? Sebab kamu kena faham set 12 kalau saya ringkaskan sebab cikgu takut yang orang yang kalkulator warna hitam punya kalau kalkulator putih okey dia terus bagi jawapan aja. Okay. So set 12 dia sebenarnya sama dengan 2 set 3. So 2 set 3 bila darat 2 itulah tapak 4 set 3. Boleh? Kalkulator warna putih dia terus bagi awak jawapan 4 set 3. Kalau kalkulator warna hitam punya mungkin awak akan tulis 2 set 12. Boleh ya? Okey. Tapi sebab nanti dia nak dalam bentuk sebutan termudah. So nak tak nak awak kena tahu ringkas juga. Awak kena tahu ringkas itu ialah 4 set 3. Okey. So you darat 2. Lepas tu you bahagi. Okey, betul? So dapatlah nilai P ni. Inilah tapak kita kan. Tapi dia nak bentuk teringkas. So sekali lagi lah set konjugat lah So kalau dia tambah kita jadi tolak. Okey, so ini jadi 5. Ini silap. Tolak kan? Oh yeah. Kalau kamu tengok ini, kita buatlah. Set 5 tambah set 3. Set 5 tambah set 3. Ini dengan ini? 5. Ini dengan ini? 15. Saja. Okay, set 15 tambahkan. Sorry. Ini kalau tambah belakang ini kena tolak Sorry Tadi itu ditambah ke itu ditolak? Tolak. Itu ditolak Okay. So sini negatif lah ya. Siap. Sini negatif Okay, ini? Tambah. Set 15. Ini? 3. Tolak 3. Tolak 3. Nanti ini saling hapus. Itu yang dapat 5 tolak 3. Itu kalau kamu tak ingat formula dia, kamu kembang one by one. Kalau ingat formula dia, sebenarnya sini sentiasa tolak. Sini sentiasa tolak. So nanti sini 2 lah ya. Okey, atas set 15 tolak 4, 3. Okey, betul. Okey, 4 set 15 tolak 12. So ini 2 je. Lepas tu you tarik 4 keluar. 15 tolak. 8 ini bila jadi 2 ni? Kan pada 2 kan 8. Jadi saya 4 darab 2 kan 8. Awak ni sepatutnya 8 kan? Ini jadi saya keluarkan faktor sepunya salah tidak. Maksud saya, kalau original punya ini 8, sini sepatutnya 8 bila jadi 2. Dia sepatutnya macam inilah kan? You tarik 2 keluar kan? Okey. Ni tak tahu 2 kali salah jadi betul balik. Tak tahu macam mana ni. Okay. So ini memang original sepatutnya 2 lah. So betul lah sini hanya ada 2. So atas itu kita tarik 4 keluar. So bila kita potong, so dapat 2. Kemudian darat balik. Terpulang kepada awak. Ataupun awak tak payah tarik 4 keluar, awak tarik 2 keluar cukup. Sebab nanti awak tarik balik. Tapi boleh juga darat 4 keluar, nanti sudah ekstra masuk balik. Pun okey. Dapat jawapan ini 15. Awak kalkulator warna apa? Putih. Putih saya tak tanyalah sebab putih memang bagi bentuk sudah diringkaskan. Kalkulator warna hitam punya, kamu tahu tak 15 ini boleh ringkas tak boleh ringkas, macam mana nak tengok?
Kamu 3 ada orang kalkulator warna hitam? Ada. Ada. Tahu tak macam mana tahu di benda ini boleh ringkas ataupun tidak? Kan Macam 15 tu kan 3 darab 5 kan? ya, okey. So 15 kalau kita buat 15 ialah 3 kali 5, tak ada nombor yang sama. So memang bila kita ringkas kita tapak dia balik. Betul lah. Kalau tapi tadi 12 sebab 2 kali 2. So kita boleh tarik 2 keluar. Sebab awak punya kalkulator warna hitam dia tak mampu beritahu awak soal kena buat menu Okey. So tapaklah jawapan ini. Cikgu cek kejap Okey, betul. Farisa curi tengok jawapan buku ko. Saya buat, lepas tu jawapan betul saya buat je betul. Pula boleh ngam. Ataupun awak sudah dapat jawapan, you adjust sampai jadi. Kadang itu sebabnya. Yang tu kadang-kadang. Itu sebabnya cikgu nak kamu bila cikgu sekarang jangan tengok jawapan buku langsung. Kalau kamu nak tengok jawapan buku pun, kamu buat kamu sendiri punya, tapak jawapan baru tengok. Kalau tidak akan macam tadilah. Bila lapang tu jadi 2 pun tak tahu. Sebab awak dalam hati awak sudah nak bagi jalan ikut dia. Boleh ya? Kalau dalam latihan biasa cikgu tak nampak kesalahan itu tau. Tapi dalam exam tak dapat markah lah. Okey, cari nilai bagi ini. So, kalau 3 dengan 17 dia tak dapat ubah kepada asas yang sama. So, kita tak ada pilihan lain Itu kita tukar kepada asas 10. Lepas tu kita tekan kalkulator. Okey, kalkulator warna putih. Sebenarnya awak boleh terus tekan ini kan. Tapi dalam exam tak dibenarkan Kamu kena ingat dalam exam logaritma yang kita boleh tekan hanya asas 10. Walaupun kalkulator kita boleh tekan asas 2, asas 3, asas 4. Tapi tak dibenarkan. Setakat semak jawapan boleh. So awak mesti tunjukkan. Awak tukar kepada asas 10. Lepas tu baru awak dapat jawapan. So betul lah dapat 2.58. Okey. 2.58. Okey, yang ini. So kalau kamu tengok ini bentuk indeks. Kita tukar kepada bentuk logaritma. So asas awak bukan tukar kepada bentuk logaritma. Awak buat apa? Siapa ni? Farisa. Dia buat apa? Ya. Logaritma kedua-dua belah. Okey, boleh juga. Boleh juga. Awak logaritmakan kedua-dua belah. Lepas tu you bawa ini ke depan. Okey, lepas itu mana ini pergi? Kan log AA tu sama dengan 1. Ya, okey. Log AA sama dengan 1. Itulah tapak ini. Okey. So sekarang ini log A, ini log A. Awak boleh katalah X sama dengan 8. Boleh. Pakai cara ini pun boleh. Ataupun kalau kamu tengok ini sebenarnya ialah bentuk indeks. Inilah asas dia. Inilah partner dia. Inilah partner dia. Ini dia punya sebelah. Ini tak boleh Okay, ini dia punya sebelah. Kalau kita terus buat asas tetap asas tukar partner. Siapa nak jumpa? Asas tetap asas. Sorry. Kita nak tukar kepada bentuk logaritma. So, saya tulis log dulu. Okey, asas tetap asas. Log 8. Asas berapa? Asas 8. Mana biru. Asas A kan? A. Asas okey. A. Okey, partner baru? 8. 8. Sama dengan partner lama. Terus apa ini? So lepas tu awak cakap sama jugalah. X sama dengan 8. Pun boleh di mana awak pakai teknik asas tersa asas. Lepas tu awak tukar partner. Tapi kalau nak buat macam Farisa ini pun okey. Cara ini pun okey boleh diterima. Di mana awak ubah dari bentuk ini bentuk indeks. Awak tukar kepada bentuk logaritma. Itu sebabnya ada logaritma di depan ini. Tapi okey Farisa punya teknik ini pun okey. Okey, lepas itu apa pula soalan C, 18C. Cikgu bagi A macam ini, B macam ini, cikgu suruh ungkapkan ini. So macam tadilah kan, kita cuba ubah ada 5, ada 7 punya.
So Firisa buat, okey, 35 ialah 5 kali 7. 25 ialah 5 kuasa 2. Okey, lepas tu pakai hukum buka dia. Okey, buka dia. Lepas tu kita nak tapak benda ini 5 kuasa S, 7 kuasa S. So sini sudah okey, nampak 5 kuasa S. Ini nampak 7 kuasa S. Tapi ini tak okey lagi. So kita kena buka dia. Ini nampak 5 kuasa S, 4. Okey, ini darab. Okey, betul. Lepas tu masukkan aje lah. A, B, A, 4 macam ini. Kemudian ringkas. Ini boleh ringkas lagi lah. Sebab sini ada A, sini ada A. So betul lah dapat jawapan ini. Perlu saya terang apa-apa ke? Soalan ni lebih kurang macam sebelum ini tapi ditukar-tukar sikit lah. Okey. Soalan 19. Last. Okey, cikgu bagi 3 macam ini, 8 macam ini. Cikgu tanya apakah X, Y. So, cikgu tengok Atika buat apa Okey, Atika logalimakan kedua-dua belah. Betul? Okey. So, awak log bawa Y ke depan. Soal tapak Y sama dengan apa? Dan ulang proses sama untuk X. So bila dia tanya ini darab ini, soal pun darab lah. Ini darab ini. Teknik ini akan menyebabkan awak lakukan terlalu banyak penghampiran. Itu menyebabkan awak dapat jawapan macam ini. Jawapan betul kalau tak silap saya 3. Cikgu cek kejap. Ya, 3. So dia masalah di sini sebenarnya. Okey. Adika sebab sini awak Adika kan. Awak buat penghampiran sekali di sini, awak penghampiran sekali di sini. Bila darab awak buat penghampiran lagi, awak buat 3 kali penghampiran. Itu yang menyebabkan jawapan awak tak tepat. Okey, cara yang betul, cikgu tidak buat ini. Cikgu tidak buat ini, cikgu tidak buat ini. Cikgu sampai sini saja. Okey, cikgu sampai sini saja. So bila tanya X kali Y, so cikgu akan buat log 10 8 bahagi log 10 3 darab dengan log 10 3 bahagi log 10 2. Boleh faham Tika? Boleh. Okey. Lepas tu yang ini kita kalau nak pakai hukum ringkaskan tak boleh sebab ini logalima bahagi logalima. Kalau hukum yang ada ialah logalima tolak logalima, kita boleh ringkaskan. Tapi kalau kamu tengok, ini ialah log 10 3, ini juga log 10 3. So, kita boleh potong. So, bila kita potong, ini jadi log 10 8, log 10 2. Okey. Lepas itu, kalau kamu tengok, biasanya ialah kita tukar asas jadi bentuk macam ini kan. Tapi sekarang awak cuba bayang balik. Apa yang cikgu sepatutnya letak di dua tempat ini sehingga bila saya tukar asas 10 dia jadi macam ini. Sorry. Ini cikgu sepatutnya tulis apa? 8. 8. Ini sepatutnya cikgu tulis 8. Yang bawah itu cikgu sepatutnya tulis 2. Kita jarang buat kerja ini. Okay? So soalan ini dia lain sikit lah. Lain sikit. Tapi benda sepatutnya tahu. Kita biasa buat ialah kita ada log 28, kita tukar kepada asas 10. Tapi sekarang kita buat kerja terbalik. Okay, lepas tu kalau kamu tengok. Ini 2, ini 8. 8 ialah 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Lepas tu kita pakai hukum bawa dia ke depan. Log 2 2 1. Itu yang dapat jawapan betul 3. Kalau cikgu buat macam ini, cikgu langsung tidak melibatkan penghampiran. So jawapan saya sebenarnya lagi tepat daripada awak punya. Awak punya sudah mengalami 3 kali penghampiran. Boleh ya? Okey. Soalan B,
cikgu suruh tunjukkan lah. So kita daripada ada logam 5 jadi tak ada logam 5. So kerja kita pun logam 5 lah. So apa yang you buat? Okey, bawa 2 ke dalam. Ini silat tadi lagi dah. Boleh? Boleh. So sepatutnya 4 ialah 4 kali 1. Maksudnya 4 log 2. So maksudnya log 2 kuasa 4. So kalau nak dia ialah log 2 16. 16. Awak mesti tak percaya tunjukkan kan? Ya, itu sebenarnya awak tak percaya tunjukkan. So ini dia. So kalau nak tulis, awak kena tulis 4 di sini, 2 di sini. Nanti tambah lagi satu line ini ya. Tambah lagi satu line ini. Tambah lagi line ini ya. So nanti bila awak buat, okey ini jadi bahagi, ini jadi 16 lah ya. Boleh ya? So lepas itu, okey dua-dua ada logam 5 asas 2. So apa yang di dalam sepatutnya sama. 16. Okey ini awak kembangkan. Masa okey sudah ku. S kuasa 2 tolak XY tolak SY tanpa Y kuasa 2. Ini 16. S kuasa 2 tanpa Y kuasa 2. Ini 16. So kalau kita pindah 18. Percayalah tunjukkan. Boleh? Kan you tak percaya nombor ni. So itu silap dia. Okay. Tapi sama juga macam cikgu katalah, ini bukan cara yang cikgu ajar dalam kelas. Cara yang cikgu ajar dalam kelas, kalau kes macam ini, awak ubah logam 5 di satu tempat, nombor di satu tempat. Cikgu tunjukkan. Sebab cara ini cikgu risau lah yang Atika, selalu orang yang pakai cara ini dia akan buat kerja macam awak. Kejap jadi, kejap tak jadi. So kalau cara yang saya ajar dalam kelas ialah kita kumpulkan logam 5 di satu tempat. Tolak log 2x. So yang log 2y tu cikgu pindah lah Ini tulisan saya. Okey, log 2y cikgu pindah. Ini sama dengan 4. Okey, lepas tu cikgu cantumkan log 2 s tolak y kuasa 2. Ini x. Ini y sama dengan 4. Okey, cantumkan ini. Log 2. So macam mana? X tolak Y kuasa 2 bagi X. 2 bagi X. Y ini nak letak mana? Bawah ke atas? Atas. Dia bahagi Y kan? Kalau bahagi Y maksudnya darab super Y. So di bawah So di bawah. Kenapa? Lepas tu asas tukar partner. 2 kuasa 4 sama dengan X tolak Y kuasa 2 X. Lepas tu kalau you buat ini dia akan sama macam tadi sudahlah. Sebab ini 16. Nanti darab silang XY, X tolak Y kuasa 2 dan seterusnya. Sebab bahagian ini sudah sama dengan ini. 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 So nanti buat tapak benda ini jugalah. So Atika you cuba fikirkan kalau you nak pakai cara ini pastikan awak menguasai ini Jangan kejap okey, kejap tak okey Ataupun you tukar aja kepada apa yang cikgu ajar. Tak kisah punya untuk saya, tapi awak kena stabil sebab awak banyak kali ulang benda ni. Kejap okey, kejap tak okey. Boleh ya? So ini sampai soalan 19. Kejap cikgu tutup dulu.